Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fil ula wal akhirah. Lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yang berbahagia tuan imam, pengerusi dan tengkuasa Masjid Al-Abrar, Masjid Al-Abrar. Nama pun bagus, Al-Abrar, maksud dia baik. Orang yang mai pun baik-baik. Dan insya-Allah tuan-tuan daripada kampung Malaysia ini akan banyak memperolehi kebaikan daripada masjid yang tuan-tuan imarahkan tiap-tiap hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pak Long telefon saya banyak kali. Saya mesra dengan panggilan Pak Long, walaupun saya tahu dia cikgu kan. Kerana jenis nama pok-pok ni kita rasa dekat. Patutnya bulan lepas saya main, tapi ada kesilapan teknikal sikit berkaitan dengan tarikh, jadi saya sampai pada malam ni. Tuan-tuan tak kenal saya pun tak apa, sebab saya bukan terkenal. Adik-adik kita yang selalu duk buka YouTube, mungkin dia kenal, sebab lah jenis alam cyber ni tuan-tuan, kadang-kadang ada ustaz yang dikenali di alam maya. Realiti tak kenal, tapi di alam maya kenal. Tak apalah tuan-tuan, malam ni saya bincang dengan Pak Long, dan saya pilih pada malam ni untuk bercakap satu tajuk berkaitan tentang bencana kejahilan. Bencana kejahilan nampak pun macam bencana alam. Kita nak highlight pada malam ni, kalau kejahilan itu melata dalam masyarakat, bencana duk tunggu yang kata masyarakat kita. Kalau kampung kita semua jenis penyegan cari ilmu, maknanya musibah duk tunggu nak main dalam karya kita. Kalau dalam masyarakat kita ada golongan yang membenci majlis ilmu, maka di sana ada bencana besar duk tunggu. Sebab tu tuan-tuan, jatuh kuasa masjid-masjid ni duk usaha habis-habis, susun program, susun kuliah ilmu, susun apa-apa yang boleh dibuat untuk bagi ilmu kepada masyarakat. Tiba-tiba ada masyarakat yang tak suka kepada majlis ilmu. Ini bencana yang cukup besar. Dalam hadis yang selalu kita dengar, Nabi sebut kun aliman, atau dalam riwayat yang lain Nabi kata uqdu aliman, jadilah orang alim. Setiap daripada kita tuan-tuan mesti ada azam untuk jadi orang yang alim. Orang alim bukan nanti nak mengajar. Tak. Ada orang alim yang tidak mengajar tetapi mengarang kitab. Kalau tuan-tuan kaji sejarah-sejarah ulama-ulama, ada ulama-ulama yang dikenali dengan pena saja. Tidak pandai khutbah,
tidak pandai berceramah, tidak pandai susun kata-kata, tapi tulisan dia tajam. Ada alim ulama yang nama dia famous dalam bab-bab buku, tapi tak mampu untuk bercakap. Ada orang-orang alim yang kadang-kadang orang tahu kata dia alim kerana kita pergi cari dia, baru tahu kata, oh alim rupanya dia ni. Sebab tu Islam Nabi kata apa? Nabi suruh kun alimah, jadilah orang alim, atau muta'allimah, paling-paling tak ada pun main mengaji. Tak apalah main mengaji ni tuan-tuan, kadang-kadang ada macam-macam passion. Ada bukan nak main mengaji, nak buat pantauan. Nah, dia nak buat observe. Macam cikgu lah orang main observe. Tak apalah, dia nak observe kita, PMP kita bagus ke tak dalam ni. Biar pergi. Au muta'allimah, main mengaji, jadi orang yang mengaji, menuntut ilmu. Kata Nabi SAW, kalau tak boleh jadi yang kata muta'allimah atau mustami'ah. Muta'allimah ada buku, ada pen, ada alat untuk mengaji, itu nama muta'allim. Tuan-tuan yang ada pen, ada buku, ada kitab. Kalau orang pengajian kita ada kitab. Tuan-tuan yang ada apa-apa mindset, tuan-tuan buka buat rakaman ke apa semua, ini muta'allim terdadak. Katalah muta'allim pun tak apa lagi. Au mustami'ah, main dengar saja pun tak apa. Sebab tu tuan-tuan, ada hadis yang sebut malaikat ni dia akan report kepada Allah. Dia main, dia malah ikatan sayyari, dia dorang dalam rumah Allah. Bila dia pergi report pada Allah, Allah kata apa yang dia buat, dia berimpun, dia sebut nama kamu, dia minta ampun pada kamu, dia nak rahmat daripada kamu, dia sebut. Allah kata apa yang dia harapkan, dia harap syurga kamu, dia takut neraka kamu, dia mengharap keampunan daripada kamu ya Allah. Kata Allah, kalau itu harapan dia, aku makbulkan. Dia kata, malaikat ni bila dengar begitu dia kata dekat Allah, dia kata ya Allah, ada yang mai itu bukan nak mai pun, lalu saja. Mai singgah kencing tuan-tuan. Syok pula ceramah mana ni? Bukan ceramah ni lah, ceramah syok lagi lah. Ustaz mana dia buat ni? Teknik dia tak duduk atas kerusi batu di luar, duduk atas motor, duduk pokok belah, lalu saja. Tiba-tiba curi-curi dengar. Ni dia bukan nak main, tapi dia kebetulan dia lalu ke situ dan dia dengar dan dia sangkut di situ. Allah kata yang lalu pun semua dapat. Hak ni yang Nabi kata ni, au mustami'ah, tak boleh jadi orang alim, tak boleh jadi orang menuntut ilmu, main tak ada telinga. Tapi janganlah 20 tahun mengaji, duduk je tak ada telinga saja. Yang ni pun tak dipakai juga. Saya mengaji start daripada tahun 80 saya mengaji lah. Tapi sampai kalau sampai tak ada telinga lah, tak tahu apa. Kan? Jangan begitu. Nabi kata tak boleh juga mustami'ah atau muhibbah, orang yang suka mendengar. Nabi kata lah sekali, wala takunil khamisah, jangan jadi hak 65 fatahlik binasarih. Hak ni yang kita nak sebut tuan-tuan pada malam ni, yang kata bencana jahil ni, bencana tuan-tuan. Kejahilan ni, kalau tak ada ilmu ni, kalau tak kerti apa berkaitan dengan agama ni tuan-tuan, yang duk lawan agama ni tuan-tuan, itu sebenarnya satu bencana kepada umat Islam. Sebab tu tuan-tuan, Nabi SAW, Nabi bawa satu misal cerita tentang orang yang menerima hidayah dengan orang yang tak terima hidayah. Nabi bawa satu misal dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan Imam An-Nasai. Tuan-tuan dengar baik-baik. Kebetulan pada malam ni hujan. Hadis ni pun kaitan dengan hujan. Hadis yang sebahagian daripada tuan-tuan kalau ahli mengaji biasa dengar hadis ini. Nabi kata dalam hadis daripada Abi Musa Al-Ash'ari, kata Nabi SAW, dia nak cerita orang yang bila dia dengar ilmu, apa jadi dekat dia. Dia main dengar ceramah, apa jadi dekat dia. Dia dengar yang kata ada program agama, apa jadi pada dia.
Dia dengar ada benda-benda yang nak membawa kepada Islam, dia punya sikap macam mana? Ini Nabi nak beritahu. Nabi kata, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi minal huda wal 'ilm." Perumpamaan aku yang Allah Ta'ala utus mai, bawa mai hidayah, bawa mai Islam, bawa mai ilmu. Perumpamaan aku ni Allah bawa mai kepada hamba dengan hidayah Quran, dengan hadis-hadis Nabi, dengan ilmu agama. Aku ni Nabi kata kamathalil ghaisil kathir, seperti hujan yang lebat. Tadi nak main hujan lebat, dia nak jadi juga malam ni tuan-tuan. Banyak kali dah dia pergi ceramah banyak tempat. Kalau kita nak cakap tajuk tu, dia pergi jadi lebat. Mudah-mudahan Allah redha berkat usaha kita. Mai tadi ni hujan punya lebat tuan-tuan. Nabi cerita tentang hujan lebat, tuan-tuan ingat baik-baik. Nabi kata perumpamaan aku Allah utus mai dengan Qurannya, dengan ilmunya, dengan Islamnya, dengan imannya mai dalam masyarakat ni seperti hujan yang lebat turun. Yang hujan ini asabat arda, yang menimpa bumi. Itu dia yang kata Nabi nak gambarkan. Tuan-tuan tengok hujan lebat, hujan tu menimpa bumi. Fakana minha ta'ifatun naqiyah. Bumi yang ditimpa hujan itu ada macam-macam jenis tanah, Nabi kata. Fakana minha ta'ifatun naqiyah. Sebahagian daripada tanah-tanah yang ada ni, tanah yang disebut naqiyah. Naqiyah ni nak bagi senang faham tuan-tuan, tanah tuan-tuan tu buat tanah pokok bunga, bohlam pasu, gembok-gembok elok-elok, tanah gambut. Apa ni maksud naqiyah ni? Nabi kata qabilatil ma, bila hujan lebat turun, dia serap simpan air. Qabilatil ma, dia menyerap, dia menerima air. Fa'ambatatil kala, dan dia tu sendiri subur. Betul. Tanah yang timpa hujan ni, dia seperti tanah gambut. Yang hujan turun, dia serap air, dia simpan air. Dia tu sendiri dah serap air, simpan air. Dia tu sendiri subur. Bila dia subur, fa'ambatatil kala, maka tumbuh pokok ada air. Wal ushbal kathir, dan banyak hasil buah-buahan dan sebagainya keluar daripada tanah. Tuan-tuan, orang kampung Malaysia banyak tanah pokok buah kan? Orang kampung kita semua orang kampung kan? Kita tengok tanah. Tanah jenis tanah pokok-pokok ni dia dah macam-macam jenis. Tanah yang secara umumnya kita kata tanah yang dibuat untuk tanah pokok ni ialah tanah yang memang boleh menyimpan air. Itu nombor satu. Dan tanah itu bukan setakat dia terus sendiri simpan air, dia subur. Kalau tanah pokok itu, Nabi kata manusia macam tu. Hak nombor satu. Dia main dengar kuliah agama, dia dengar ada program datang kawasan masjid susun, main mengaji dan sebagainya. Dia main dengan niat ikhlas, bukan nak main buat sport check, bukan. Bukan nak main cari salah, bukan. Main itu dengan tujuan kalau aku ada kesilapan, aku nak perbetul. Yang mana silap-silap, aku nak pelok. Yang mana ibadahku yang tak betul, aku nak perbetul. Yang mana ilmu yang kurang-kurang, aku nak tambah. Boleh buat balik untuk rumah dia pula, khususnya orang lelaki. Main dengar, oh macam ni rupanya tentang hukum akad berkaitan semayang. Balik rumah ajar anak bini, cara duduk tanya, cara apa semua. Pasal dia mengaji tak? Katalah dia tak mampu nak balik cerita balik. Pasal apa? Pasal dia salah kita ni tuan-tuan. Ustaz cerita 20, ingat 2 orang. Dia sakit balik-balik, dia makan nasi di rumah, bini tak main. Bini cuti ke apa semua, duduk dari rumah abang. Ustaz cerita apa malam ni? Dia kata, yang aku ingat-ingatlah hujan lebat tak timpa tanah. Dia kata, hadis pun tak ingat. Kita lah tuan-tuan. Maklumlah tuan-tuan, dah golongan-golongan yang sudah pun tuan-tuan tambah sendiri lah. Seorang tuan-tuan baru 34, umur 17, masa tu mengaji dulu, kemampuan otak, kemampuan hati, kemampuan tenaga lain baru 34 tuan-tuan. Dulu aku rasa dia hafal hati, ingat kuat lagi, lah nampak kental lagi. Nak main mengaji, ini boleh mengaji tuan-tuan, tapi nak balik cerita balik dia makan.
Ustaz cerita bahaya nipah malam tu. Ini cerita. Tadi awak cerita tuan-tuan, aku tak betul ni nak. Balik lagi bini tanya kan, macam mana? Ustaz cerita tadi tengok tajuk, bagus juga berkaitan dengan orang perempuan, tapi dia tak boleh nak pergi pasal dia naik bulan apa semua. Lagi dia balik cerita, aku duduk dengar Ustaz kata darah ni, dia kata dia boleh pergi sampai 60 hari. Tu dia padahal Ustaz cerita harapan lain, tajuk tu tajuk lain, tapi dia faham darah ya 60 hari dia dah. Habis ni abang main sampai 25 hari, okey tak ada semayang. Tu dia bagus. Dia kata sesat lagi menyesatkan. Dia tak kemampuan diri dia tak mampu. Padahal Ustaz cerita 60 hari itu sebanyak-banyak tempoh orang perempuan duduk dalam pancang. Tapi Ustaz tak sebut dalam pancang. Ustaz cerita 60 hari itu sebanyak-banyak darah nipah. Dia duduk bahas-bahas orang perempuan, dia kata kita semua darah, semua haid. Dia makin mandi dah, orang ni duduk main keluar. Macam mana? Balas semua dia tak. Nampak? Tak mampu tu tak. Ada di kalangan kita tak mampu. Lain yang ditafsirkan, lain pula balik cerita. Maka hadis gini tuan-tuan, kena galah bini Rahman. Tapi bukan galah tak kena halakam, nanti betul lah. Nak cerita Rahman dengar malam ni, dengar, aku pun dengar juga. Tak mana aku silap, aku betul. Silap, aku betul. Kalau kita berdua silap, main kita upaya nak tanya Ustaz pula. Ada jenis tak mampu tuan-tuan. Manusia tak pertama ni tuan-tuan cukup bagus. Main dengan hati yang ikhlas. Main ni, main macam sifat tanah gabut. Nak datang jiwa ni, nak ilmu. Main ilmu penuh di dada. Anak di rumah boleh tumbang. Dia ajar Quran ke anak-anak dia, walaupun anak dia ada telah kafir, tapi dia akan pantau. Abang juzuk berapa? Dia kata juzuk 5. Pasal kau baru juzuk 5, minggu lepas kau yang tanya duk juzuk 5 juga, minggu dulu pun duk juzuk 5 juga. Dia ambil Quran, dia tahu. Tak mana juzuk 5, baru masuk muka surat kedua juzuk 5. Lama sangat tu orang tu. Kita jangan sampai tak tahu tuan-tuan, jangan tak ilmu agama ni, kena ambil tahu. Kata Nabi SAW, yang ini jenis yang pertama, wa kana minha ajadi. Kita tengok hak nombor 2. Hak jenis nombor 2 ni tanah yang disebut ajadi. Ajadi ni maksud dia, kalau kita nak buat misal seperti tanah liat, tanah yang kalau tetapi dipendam, tanah tu dia kampung ayam, tanah yang jadi tempat berkubang kabau, tanah yang jenis simpan ayam. Nabi kata amsakatil ma, dia memegang atau menyimpan ayam yang turun pada dia. Fanafa'allahu bihan nas, orang tumpang ilmu dia. Fasyaribu, orang boleh minum daripada dia tanah ni. Wasaqau, orang boleh ambil dan beri minum pula kepada binatang dan sebagainya. Wazara'u, dan orang boleh buat pula tali ayam dan sebagainya bagi pertanian dan sebagainya. Tanah jenis ni. Kata Nabi SAW, yang ni pun jenis yang kedua, tapi dia tak lagu mana juga. Tak ada jenis tuan-tuan. Cerita agama ni sampai nak tutup di masjid. Cerita pada tahajud ni bergerak meja-meja kuliah. Tanya orang perempuan di rumah ni, dia duduk semayang, Ustaz duduk semayang, dia kata dengar dia boleh sembang lah. Tapi tak ada lah bini. Dia kata lagu tu dia duduk simpan lagi. Dia kata aku duduk dengar abang aku ni cara mengoksakan ajar ni, tapi dia boleh teruk. Dah cerita bagi infak sedekah ni tuan-tuan, Masya Allah, petik hadis 16 hadis ramai. Ayat Quran boleh hafal di kepala. Mai hari Jumaat tak pun lalu RM1 kau. Kami tanya dia, tak kira lah bukan ustaz aja, kita pun lupa lah tuan-tuan. Siap boleh buat mai lagi. Masalu ma yunfiquna fi sabilillah. Kami orang ngaji minggu lepas dia kata ustaz tu aja, buat apa dah? Kama salih haqqah, seperti satu benih. Pun baca dia tu sampai habis. Dia kata satu tu seperti 700 Tuhan nak ganda. Lalu kali mai lalu tabung derma apa-apa balai-balai. Tengok RM1, RM10, RM1. Nampak tak? Tak nak mudah. Ngaji ilmu penuh dah ada tuan-tuan, amalan tak apa. Tapi orang boleh tumpang. Anak boleh tumpang, bini boleh tumpang, kawan-kawan boleh tumpang. Dia sendiri tak semua.
Nombor 2 kata Nabi SAW. Yang ketiga tuan-tuan, wa asaba minha ta'ifatan ukhra, yang ni nombor 3 ni. Ada lagi satu jenis tanah, nama hiya qi'an, iaitu tanah yang diberi nama qi'an. Qi'an tuan-tuan tengok macam pasir. Pasir hujan turun, la tumsiku ma wa la tumbitu kala. Ayam pun tak simpan, dia pun tak subur, satu pokok pun tak boleh tumbuh atas tanah yang macam ini, yang batu ni. Atau kalau tuan-tuan nak faham, qi'an ni macam batu. Batu yang ayam turun atas dia, batu licin. Ayam ni bila betul je, dia sendiri tak subur, dia pun tak simpan ayam, dan dia tu sendiri tak boleh bagi apa-apa, tak tumbuh apa saja. Nabi kata nombor 3 ni, fadzalika masalu man faqaha fi dinillahi ta'ala. Ni contoh orang yang mengambil manfaat atau orang yang faham agama Allah Subhanahu wa taala, wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bih fa'alima wa 'allama. Betul nak jadi nombor orang. Tuan-tuan jadi nombor 1, alhamdulillah akhir-akhir yang mengaji, keluarkan diri pada kejahilan, tak mau jahil, tak mau jadi buat rumah ni, nak bagi jadi elok rumah tangga, cari ilmu betul-betul, anak isteri tumpang. Tuan-tuan sebelum mengaji hidup macam lain, bila lepas mengaji, lepas dekat dengan agama, nak buat keluarga pun lain. Tuan-tuan duduk nombor 1. Ataupun ada di nombor 2 je, dia jenis simpan ayam saja, ilmu banyak dia ada, pun satu jenis. Tapi nombor 3 ni ramai tuan. Ramai. Dia jenis tak peduli apa. Tuan-tuan dengar tak satu statement dulu dia keluar. Dia kata apa? Seperempuan artis. Dia kata saya tak boleh terima kalau kerana satu orang perempuan tu tak pakai tudung, dia kena masuk neraka. Orang ini kata I don't accept. Dia kata aku tak boleh terima kalau orang perempuan, kalau dia tak pakai tudung, tak tutup aurat, sebab dia buat macam tu menyebabkan dia masuk neraka. Ni abang agak dia syurga tu Allah Ta'ala punya, neraka tu Allah Ta'ala punya. Kalau anak masuk syurga sendiri, buat sendiri, buat rumah banglo buat cantik-cantik, ini syurga mahligai ko, akhirnya yang boleh masuk. Jahil ni tuan-tuan cukup bahaya. Jahil ini dia sampai ke tahap dia akan pertikaikan ketetapan agama, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Macam kita baca pada tuan. Yang ni tuan-tuan, yang disebut oleh Nabi SAW, akan sampai satu zaman nak cerita pasal jahil ni tuan-tuan. Jadi kita takut dan harap tak jadi dalam karya kita, dan dalam negeri kita, dalam negara kita. Hari ini alhamdulillah kita tengok merata boleh, merata orang mengaji tuan-tuan. Tapi banyak juga benda-benda yang apa pun banyak. Dia baru masuk main konsert, main daripada mana pun ada, sama-sama naik juga. Yang anak-anak pun puluh ribu dari orang. Dah konsert main daripada mana, Amerika apa semua pun main puluh ribu, 100,000 juga lawan benda ni. Tuan-tuan, kejahilan ni tuan-tuan disebut dalam hadis Nabi SAW, ya'ti 'alan nasi zaman, harap-harap tak jadi di sini. Akan sampai satu masa nanti Nabi kata yaqumuna sa'ah, bila semua pakat duduk berdiri nak sembahyang, duduk diri, duduk bila qamat Allahu akbar, Allahu akbar, bila qamat la ilaha illallah, habis dia tunggu sampai masa tu la yajiduna imaman yusalli bihim. Akan sampai satu masa tak ada siapa pun mampu jadi imam. Jadi tengok kawan ni, nampak janggut banyak sikit pada aku. Dia kata aku janggut je banyak. Dia kata tapi kalau nak baca surah tak banyak. Boleh lah juga, boleh lah, tapi aku takut lah. Tapi hang boleh buat, hang nak bawa sorban kemas. Dia kata aku sorban je kemas. Dia kata Quran pun tak kemas. Pakat duk tolong hang pun tak tahu siapa nak jadi imam. Akan nampak masalah. Yang ni kita takut tuan-tuan. Ada tempat-tempat yang macam tu tuan-tuan. Pipi surau ada 3 orang. Dalam 3 ni 2 harap adalah kawan ni main, tiba-tiba kawan ni tak main. Lepas tu sila, dapat duk sila. Sila lah tadi duk sila habis semua dia orang sila. Aku tak
boleh pun kata sajalah nak cerita kat tuan-tuan, bukan jadi di Malaysia, mau jadi di negara lain, di Zimbabwe. Tuan dengar dia. Jadi kalau kita jadi di Malaysia, kalau kita tak ni murung apa, jadi sungguh tu kan. Semayang dia nak semayang lah. Duk semayang, lalu kali tak ada apa. Pasal pasien tu tengok dia ni janggut banyak sikit. Dia ni nampak muka jernih sikit. Aku tak boleh dia kata. Kalau aku tak kat dohong asal, apa ni hang biar tu yang maghrib ni. Tak apa, nak boleh kot. Tak lah, nak baca apa ya. Dalam tarokai ke apa. Dalam tarokai pun boleh satu ayat ya. Habis tu, walau hang nak buat komen sikit, kami lagi teruk ni, kami lagi tak tiba. Nek juga, nek tuan-tuan sampai kita baca-baca je tuan-tuan. Main tang surah. Dia petik apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ulang 6 kali. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Baca sekarang. Pusing tak jumpa. Kawan nak belakang ni bila nak laku, Dia bodoh. Dan tahu habis-habis tu dia cari jalan tak jumpa. Dia tidak diketang. Dari surah sedap tadi dah menjadi la a'budu ma ta'bud wa la na'budu. Merepek di alam yaj'al kaidahum mabada. Wali-wali belakang dia kata, kan aku dah kata aku tak boleh. Dia kata tuan-tuan ni dia cerita macam ni tuan-tuan, dengar macam lawak tuan-tuan, tapi ini bencana. Yang ni tuan-tuan, kalau jadi dalam karya tuan-tuan, kalau jadi dalam taman yang kita duduk, jadi dalam kampung yang kita duduk, malam tuan-tuan, cukup malam. Itu contoh semayang. Contoh-contoh yang lain kita boleh buat main tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan, kalau jadi kematian, tak ada lah orang yang memang duk biasa urus, dia pergi tengok anak dia dalam pantai. No, duk ada di Kuala Lumpur no. Loh, ni ada orang mati ni, nak buat macam mana? Tunggu balik pada Kuala Lumpur lah. Jenuh ayat tu. Pasal dia sokang je, duk mengaji kat tu, dia apa mati hati je. Kita pun tak ada inisiatif untuk bagi ilmu-ilmu berkaitan pengurusan jenazah. Sampai habis tak ada ilmu, ahli tangan kita dan sebagainya. Kawan tu tak ada. Dia sakit ke terlantar di hospital kan, dia kata kena usung dia buat balik lah. Dia kata dia duduk di hospital boleh. Yang itu umur tak apa elok. Ni sampai tak buat anak ni. Sampai tak tahu kan. Makna ada Nabi nak habaq kita kata tuan, kalau sembahyang yang basic pun akan sampai satu zaman imam tak ada. Makna dia, no, pengurusan jenazah pun takkan ada orang ni. Saya hak jenazah lagi berat, fardu kifayah. Hak fardu ain pun tak tentu ada. Nabi sebut satu je, yang kata kalam Nabi ni apa tuan-tuan? Yang kata kalam Nabi ni kalam yang bila Nabi bercakap dia majmu', dia menghimpunkan semua makna. Nabi tak cakap panjang-panjang macam kita, Nabi cakap pendek je, tapi pendek yang bermakna. Kalau sembahyang yang hari-hari kita wajib buat 17 rakaat hari-hari, paling kurang 5 waktu sehari semalam, yang tu pun jadi tak tahu ada siapa nak jadi imam. Maknanya tuan-tuan boleh bayang macam mana. Sebab tu tuan-tuan tak boleh ada kadang-kadang mak bapak yang meninggal, anak duduk di bawah, orang yang semayang main mak dia, anak duduk di bawah. Tak nak main kali, dapat pasir-pasir lah. Main nak standby tak? Lagi standby apa? Mayat tu bukan tak pakai lagi. Duduk standby macam, oh apa? Orang panggil ni, mak. Tak boleh silap-silap. Dia ada tunggu tamu tu ya. Kalau kami nak standby ni lagi kok kita mayat ni orang lari. Kata tak siapa nak lari yang kita mayat tu. Ambil duk kami. Tak mau naik tu kan. Pak takbir pun jadi tak tahu kan. Sampai tak biasa ni tuan-tuan, kami tak tahu takbir nak jawab tu belum tolak jadi imam kepada mak dengan ayah yang terbujuk aku di depan ni. Belum lagi. Sebab apa tuan-tuan? Ini yang kata kejahilan. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada anak-anak, yang anak-anak tuan-tuan boleh jadi sumber dan saham untuk tuan-tuan selepas mati. Tuan-tuan orang yang sangat bertuah dan tuan-tuan boleh berbangga.
Tapi kalau tuan-tuan ada anak mengaji sampai PhD, ada associate professor, ada apa kan, engineering ke apa semua, tapi bila mai hari mati kita daripada peliti ikut luar masjid je, malam kita tuan-tuan. Malam. Dia jadi tak tahu nak buat apa tuan-tuan. Satu contoh. Bab-bab yang lain, bab-bab perkahwinan pun sama. Tu imam suruh dia istighfar tu. Ni nak nikah ni, nak jadi lelaki orang. Mai di semak apa semua bagai rumah. Kita nak boleh mula kot, insya-Allah dia kata istighfar. Ini pengalaman tu imam belah Kedah jadi tok qadi. Nah, kalau belah Penang tok qadi dia si. Hak belah Kedah ni, hak tu imam, hak tu lah kat nikahan. Istighfar. Kita istighfar gitu. Ini bukan cerita lawak tentang putih. Naya ni bila kita duduk dengan apa nama, dengan jenis kerja-kerja tadi, baru kita jumpa sungguh la ilaha illallah. Cuba istighfar ni. Dia tarik nafas dulu. Istighfar. Dah istighfar lah. Istighfar. Aku semua kena. Memanglah yang tu bukan satu benda yang wajib dalam sembahyang ke apa semua, tapi sampai tak tahu. Tak sebut lagi. Nah, hawqalah. Dia kata hawqalah. Qolak masjid tu tak. Tetap istilah ilaha illallah. Tetap jumpa benar-benar ni tetap. Kalau tetap pergi jadi qadi, pergi jadi juru nikah, kita tak suruh lagi dia baca Fatihah. Kenapa semua orang kita kenapa lebih menyusah dalam pengantin ni? Bukan kita susah tu jadi suami orang, esok nak imamkan isteri dia. Sekurang-kurangnya sembahyang maghrib, subuh, zuhur, asar dia baca Fatihah. Apa salahnya? Cuba baca Fatihah. Saya nak baca Fatihah pun perintah bukan. Na'am ta'alaihim, na'am ta'alaihim. Macam budak baru melakukan tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, benda-benda yang macam ni cukup banyak dalam masyarakat. Kita duduk di belah kampung, kita tak berapa nampak. Tuan-tuan duduk di belah-belah bandar, saya duduk berceramah di kawasan-kawasan yang di bandar-bandar, di kawasan-kawasan yang orang kata apa, yang manusia ni sibuk dengan kerja-kerja hari-hari tuan-tuan. Benda-benda macam ni banyak. Kadang-kadang kita suruh dia, itu baru suruh istighfar, kita tak suruh dia sebut hal lain-lain lagi. Belum suruh baca Fatihah, belum suruh baca tahiyat, belum lagi hal ni semua yang tu. Pitanya pula dia kata sajalah, yang kata kadang-kadang nak kait juga juru nikah ni, dia kata cuba baca surah Al-Ikhlas. Dia kata surah Al-Ikhlas ni pendeknya, yang ni paling kurang esok ni bila mak mati ke apa, kakak ni lah, apa nak sedekah apa semua pun baca surah Al-Ikhlas. Cuba baca surah ni, pokok boleh jadi maksud paling kurang ni. Dia nanti ajak pula tu tadi, dia kata Al-Ikhlas bukan surah, yang tu dia sifat. Bagi kayu tengok belakang. Dan dia bilang itu Al-Ikhlas yang saya tahu dia bukan surah, dia sifat. Ni nak tunjukkan ni surah Qul huwallahu ahad. Yang tu saya tahu. Tuan-tuan jahil. Tuan-tuan, benda-benda yang macam ni kita boleh nampak lah. Kita dah boleh nampak yang kata masyarakat yang ada, yang orang yang macam ni kita boleh tahu. Sampai satu masa yang Nabi sebut yakunu fi akhir zaman. Ini lagi satu bencana. Yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun. Akan ada di akhir zaman itu orang yang kuat ibadah ialah orang-orang yang jahil. Hak main masjid tak mau mengaji, anti mengaji ni. Kita mayang dah, habis-habis mayang kita makan pisang dah di balai lintang. Kerja nak makan